mahkota, gelang-gelang, bingga-bingga Maharaja Kerajaan Parsi akan berada pada kamu. Kamu akan pakai benda itu. Bayangkan tuan-tuan, Nabi Madinah pun tak sampai lagi. Seolah bagi ramalan kat aku, gelang Raja Parsi aku akan pakai. Kita rasa satu benda yang tak masuk akal. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma yassir wa la tu'assir. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد. Alhamdulillah, syukur kehadrat Allah Subhanahu wa Ta'ala kerana dengan limpah kurnia, rahmat, kasih sayang dan inayah daripada Allah. Alhamdulillah, pada malam ini kita sama-sama dapat dipertemukan oleh Allah, dan mudah-mudahan pertemuan ini senantiasa beroleh rahmat, adanya barakah dari sisinya insya-Allah. Terlebih dahulu ucapan terima kasih saya kepada pengurusi majlis, kepada pengurusi masjid dan ahli-ahli jawatan kuasa, serta mereka yang sama-sama turut terlibat di dalam menjayakan majlis dan program pada malam ini. Mudah-mudahan hanya Allah jualah yang mampu membalas segala jasa baik, amanah dan tanggungjawab yang telah dijalankan. Mudah-mudahan diberikan ganjaran pahala yang setimpal, insya-Allah. Tuan-tuan, puan-puan, hadirin hadirat, muslimin muslimat yang dirahmati sekalian. Jadi untuk lebih memudahkan saya ringkaskan apa yang berlaku di dalam peristiwa yang besar ini. Ialah pertamanya bermula berlaku kekacauan di kalangan pembesar-pembesar, di kalangan pemimpin-pemimpin musyrikin Quraisy di bumi Mekah. Mereka mula melalui jalan-jalan dan lorong-lorong yang mereka melihat semakin sepi dan lengang, kerana sebahagian besar sahabat-sahabat Nabi yang beriman, sahabat-sahabat Nabi yang menerima dakwah Nabi, telah mula keluar daripada bumi Mekah dan melakukan penghijrahan, baik dalam konteks sendiri-sendiri maupun secara berkumpulan. Keadaan ini mula merisaukan mereka kerana sebelumnya tempat-tempat yang mereka lalui ini dihuni oleh penduduk-penduduk, tetapi sekarang mulai lengang, mula dah tak ada orang. Jadi ni dari satu sudut, kalau kita ambil pendekatan psikologi, sesuatu yang kita musuhi, sesuatu yang kita tidak senangi, sesuatu yang kita benci, sesuatu yang kita tidak suka, pastinya dari satu sudut
kumpulan musyrikin Mekah dah boleh bergembira, kerana selama ni yang menyerabutkan kepala mereka ialah sahabat-sahabat Nabi yang beriman dengan Nabi. Tiba-tiba geng-geng, kumpulan-kumpulan hak buat serabut kepala mereka ni dah mula meninggalkan bumi Mekah satu persatu. Patutnya apa perasaan yang dipunyai oleh mereka waktu tu? Seronoklah, gembiralah. Tapi yang mereka lalui cukup berbeza, kerana mereka bukan memikirkan keadaan di waktu tu, tetapi mereka memikirkan keadaan pada future, masa depan mereka. Antaranya ialah, kalau mereka keluar, kalau setakat semata-mata keluar tak jadi masalah. Yang bakal menjadi dan memunculkan masalah pada mereka ialah sahabat-sahabat Nabi yang keluar berhijrah ini, bahkan Nabi yang berhijrah sekalipun, pasti di sana akan ada kumpulan dan golongan yang akan membantu dan memberikan pertolongan. Lebih jauh akan memberikan sokongan dan dukungan kepada perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu golongan sahabat-sahabat yang sudah Islam sebelum sahabat di Madinah berhijrah ke bumi mereka. Ini berlaku ketika mana terjadinya bai'ah, 2 kali bai'ah. Pertama, bai'atul Aqabah Ula. Yang kedua, bai'atul Aqabah Kubra, yang menyaksikan hampir ratusan dah sahabat-sahabat daripada bumi Yasrib, bumi Madinah dah menerima Islam sebagai agama mereka. Dan sudah ada dalam bai'ah perjanjian tersebut, sekiranya Rasulullah dan sahabat-sahabat yang seagama dengan mereka, sahabat-sahabat yang seakidah dengan mereka ni keluar daripada bumi Mekah menuju ke bumi mereka, mereka akan berikan pertolongan, berikan bantuan, sokongan dan dukungan tadi. Mereka akan dapat apa? Sokongan. Yang inilah yang merisaukan kepada siapa? Kepada golongan musyrikin Mekah. Pertama, kalau sekiranya satu masa di bumi yang diterima Nabi Muhammad dan sahabat dia berhijrah melakukan benda yang sama di tempat mereka di Mekah, takkanlah agama ataupun dakwah Islam ini sudah memadai dan cukup dengan jumlah tersebut. Pastinya Rasulullah tak akan pernah berhenti mendakwahkan manusia lain. Mungkin daripada 100, daripada dakwah Nabi akan memunculkan ratusan Muslim lain yang masuk Islam. Memunculkan bukan setakat ratusan, bahkan mungkin ribuan manusia yang akan masuk Islam. Bila jumlah makin bertambah, bila jumlah makin banyak, bermakna dukungan perjuangan dakwah Nabi makin kukuh, makin kuat dan mantap. Satu masa sekiranya kekuatan Rasulullah ini dibawa kembali ke bumi Mekah, bukankah ini satu malapetaka yang cukup besar bagi mereka? Dan ada sudut yang kedua, yang paling mereka bimbangi ialah jalan permusafiran, jalan perdagangan yang mereka akan lalui menuju ke arah utara. Jalan perdagangan musim panas menuju ke Syam kebiasaannya akan melalui bumi Madinah. Dan kalau Rasulullah ada kekuatan, Rasulullah boleh menggunakan kekuatan tersebut untuk menyekat mereka, untuk menahan mereka. Kalau kita lihat dalam sirah Rasulullah, anggaran keuntungan yang mampu dicapai hampir setiap tahun perdagangan musyrikin Mekah melalui jalan tersebut ialah sebesar berjumlah 4 juta dinar setahun. Besar jumlah tu tak campur lagi dengan pedagang-pedagang daripada Taif. Bayangkan kalau jalan ini tersekat, jalan ini tertahan, bagaimana dengan keuntungan sebesar tadi akan mula hilang daripada poket-poket mereka. Ini cukup membahayakan bagi mereka. Jadi terpaksa dibuat satu persidangan
terpaksa dibuat meeting mesyuarat tergempar. Bagaimana kita nak menyelesaikan masalah ini? Lalu mereka sepakat untuk mengadakan pertemuan dan telah ditentukan tarikh dan jemputan-jemputan yang bakal menghadiri mesyuarat dan perhimpunan yang penting dan tertutup ini. Maka mula diutus pesanan-pesanan dan jemputan-jemputan, kerana yang dijemput ini adalah mereka yang penting dan boleh menjaga tahap kerahsiaan yang cukup tinggi. Tak mau bagi pecah, tak mau isi kandungan dia keluar dan sampai maklumat ni pada orang yang tak sepatutnya. Lalu diutuslah oleh kepala pada masa tu siapa? Pemimpin Bani Makhzum, Abu Jahal. Siapa dia Abu Jahal? Amru bin Hisham. Baik, lalu terjadilah peristiwa mesyuarat atau meeting tersebut dengan tarikh yang dicatatkan di dalam kitab-kitab sirah berlaku pada hari Khamis 26 Safar bersamaan tahun yang ke-14 kenabian, bersamaan 12 September 622 Masihi. Baik, siapa yang hadir pada masa tu? Pemimpin-pemimpin penting dan utama. Antaranya ialah pemimpin daripada Bani Abdus Syamsin, dua beradik yang cukup hebat dan terkenal, Utbah bin Rabi'ah dan Syaibah bin Rabi'ah. Juga daripada Bani Naufal, iaitu Haris bin Amir. Juga daripada Bani Adi, Jabir bin Mut'im dan Su'aimah bin Adi. Datang wakil daripada Bani Abduddar, Nadar bin Haris. Datang wakil daripada Bani Asad, Abul Bukhturi bin Hisham dan Zam'ah bin Al-Aswad. Datang pula wakil daripada Bani Jumah, tuan kepada Bilal bin Rabah, Umayyah bin Khalaf, Ubay bin Khalaf. Datang daripada wakil Bani Makhzum, Abu Jahal sendiri. Wakil daripada Bani Sahmin, dua beradik, Nabih bin Hajjaj, Munabbih bin Hajjaj. Datang pula wakil daripada Bani Umayyah, Abu Sufyan bin Harb dan nama-nama besar yang lain. Hanya dua bani yang tidak dijemput dalam pertemuan ni, iaitu Bani Hashim dan Bani Muttalib. Kerana sasaran kita ialah daripada keluarga mereka. Sasaran kita siapa? Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebab Muhammad datang daripada Bani Hashim, Bani Muttalib. Takkanlah kita nak mesyuarat, nak bincang, nak bunuh orang depa, nak bunuh ahli keluarga depa, nak panggil depa. Jadi hak ni dikecualikan. Tapi walau bagaimanapun seorang wakil daripada Bani Hashim, Bani Muttalib dipanggil. Sebab hal ni penting bagi mereka. Walaupun mereka tu ahli keluarga Nabi. Lebih jauh pak saudara Nabi sendiri, iaitu Abu Lahab. Hal ni kena panggil lah. Untuk apa? Untuk apa kena panggil? Sebab dia orang penting. Sebab dia orang besar. Jadi panggil lah dia. Jadi daripada mesyuarat tersebut, bincanglah perbincangan demi perbincangan, dan ada riwayat yang menyebutkan sebelum mesyuarat tu berlangsung, mereka dihadiri oleh seorang lelaki tua, yang mana lelaki tua ini mendakwa dia datang daripada bumi Najat, satu tempat yang agak jauh daripada bumi Mekah. Dan dia meminta keizinan daripada Abu Jahal untuk masuk dan menyertai sama perbincangan mesyuarat pada hari itu. Memanglah tak ada siapa bagi izin. Dahlah jemputan tak sampai pada dia, tiba-tiba dia datang daripada satu tempat, daerah dan wilayah yang agak jauh. Dan dia minta berkeras nak masuk sebab mengatakan dia juga amat memusuhi Muhammad, tak suka pada Muhammad dan membenci Muhammad, sama seperti pemimpin-pemimpin yang akan melakukan persidangan pada hari itu. Jadi dia berjanji akan memberikan saranan-saranan, nasihat-nasihat dalam mesyuarat tersebut. Bila diselidiki, kena cek,
Kita tak kenal dia siapa, datang daripada luar daerah kita. Kok-kok dia adalah orang upahan Muhammad yang menyamar nak masuk, nak tahu isi kandungan, isi mesyuarat. Bila dah lepas filter dan tapisan, maka dibenarkan. Jadi siapa lelaki tua ni? Siapa lelaki tua ni? Pak Cik Tan. Pak Cik Tan. Setan lah. Setan menyamar. Jadi masuk. Bila masuk, mulalah berlaku saranan-saranan. Saya ringkaskan. Baik, berlaku benda ni di mana? Di satu tempat yang diberi nama Darun Nadwah. Darun Nadwah ni tempat apa sebenarnya? Darun Nadwah pada asalnya dibina oleh moyang Nabi. Moyang Nabi hak atas nu yang nama Qusay bin Kilab. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay, Qusay bin Kilab. Tu. Qusay bin Kilab ni ada riwayat. Satu kata asalnya Darun Nadwah ni memang rumah Qusay bin Kilab. Kemudian bila dia meninggal, dijadikan tempat tersebut sebagai Darun Nadwah. Dan riwayat yang kedua memang dia cipta khusus untuk mesyuarat tu, lalu diberikan nama Darun Nadwah. Sekarang ni Darun Nadwah ada lagi tak di bumi Mekah? Ada kesan dan tempat lokasi lama. Kalau zaman dulu Masjidil Haram tempat yang berbeza, Darun Nadwah di luar Masjidil Haram. Tapi zaman kita ni bila diperluaskan, projek perluasan Masjidil Haram, dia dah hilang dah. Jadi lokasi dan tapak Darun Nadwah dulu kita boleh tengok di pintu tengah dengan nama Babuz Ziyadah. Cari satu pintu daripada pintu Masjidil Haram, nama Babuz Ziyadah, itulah tempat, itulah lokasi Darun Nadwah dulu. Baik. Berita-berita, saranan-saranan, agenda-agenda dan perancangan mereka ni tersembunyi, rahsia. Selain daripada mereka, tak ada siapa tahu. Tetapi berita ni diberitakan oleh Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi bagi tahu. Allah bagi tahu dekat Nabi. Jadi diturunkan surah Al-Anfal pada Nabi ayat 30. Tuan-tuan boleh rujuk surah Al-Anfal ayat 30. Wa idh yamkuru bikal ladzina kafaru liyusbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuka wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin. Wa idh yamkuru bikal ladzina kafaru, dan ingatlah peristiwa ketika mana golongan kafir yakni musyrikin Mekah sedaya upaya melakukan agenda dan perancangan. Untuk apa? Liyusbituka, untuk menangkap. Liyusbitu juga boleh mengikat. Liyusbitu juga boleh memenjarakan. Dan boleh gabung tiga-tiga. Tangkap, ikat dan sumbat dalam penjara. Au yaktuluka, mereka merancang untuk membunuh kamu. Au yukhrijuka, mereka merancang untuk mengusir kamu daripada bumi Mekah. Dan kita boleh lihat di sini step by step Allah menceritakan antara perancangan dan agenda yang mereka rancang nak buat atas batang tubuh Nabi. Memang itulah tiga perkara secara umum, tapi pecahan dia cukup banyak. Kalau kita buka kitab sirah lagi banyak. Antaranya, kalau kita berjalan, contohnya bertemu dengan Muhammad di jalan yang lengang, di lorong yang sepi, kita tangkap dia, kita timbuk dia, kita pukul dia, kita buh dalam satu bekas, kita humban ke mana-mana tempat. Tak boleh. Kita tangkap dia, kemudian kita penjarakan, kita jaga sungguh-sungguh. Dalam penjara jangan bagi makan, jangan bagi minum sampai dia meninggal. Tak boleh. Kita kena tangkap dia, kita kena ikat, kita kena letak dia dalam kotak. Kotak ni pula tak boleh masuk udara, tak boleh masuk hawa, tak boleh masuk oksigen. Jangan bagi makan, jangan bagi minum, biar dia mati lemas dalam tu.
Tak sesuai, tak sesuai. Ni pula nak usir. Kalau usir, macam tadilah yang macam mereka fikir. Kalau dia pergi satu tempat, dia ada kekuatan, dia balik pula. Tak boleh juga. Last kali, hak Tuhan ni, mereka sepakat untuk kepung rumah Nabi. Kepung rumah Nabi. Bukan saja-saja kepung, tetapi kepungan ini akan mewakili sebahagian besar suku-suku dan kabilah. Kenapa tak digunakan terus satu suku ataupun satu kabilah? Contoh sekiranya kita mengenali mana-mana suku, mana-mana kabilah yang ada pahlawan hebat, pendekar yang terkenal. Kita guna keahlian, kemahiran, kepakaran dia pergi bunuh Muhammad. Boleh. Tapi itu berbahaya. Why? Kalau hanya melibatkan satu suku, melibatkan satu bani, kita akan berdepan dengan Bani Hashim dan Bani Muttalib. Tetapi kalau kita sepakat semua suku, jadi kalau dia nak tuntut kembali darah Muhammad, Bani Hashim dan Bani Muttalib terpaksa menuntut dengan hampir majoriti dan keseluruhan bani yang terlibat. Dia tak akan mampu. Jadi koman-koman pun, kurang-kurang pun dia hanya akan meminta bayaran akal yang kita sebut sebagai diat. Diat ni bayaran bagi hilangnya nyawa bagi seseorang. Bayar berapa dinar, 1000 dinar ke, lepas tu dia diam, dia senyap, habis cerita. Jadi tak perlu sampai 50 orang. Cukup 5 orang yang bersenjata lengkap. Nak pakai anak panah ke, nak pakai pedang ke, nak pakai lembing ke, pakailah. Malam ni kita kepung rumah Muhammad. Jadi Allah dah bagi tahu siap-siap. Apa agenda yang mereka nak buat pada Nabi? Wa yamkuruna wa yamkurullah. Mereka beragenda, mereka berperancangan, mereka melakukan konspirasi. Tetapi Allah telah menggagalkan agenda perancangan dan konspirasi mereka. Wallahu khairul makirin. Dan Allah lah zat Tuhan yang maha mengatur segala perancangan. Baik, adakah berhenti di situ setelah dikhabarkan tentang agenda dan perancangan mereka? Maka Jibril alaihi salam mula menyebutkan kepada Rasulullah, Ya Rasulullah, la tabit hazihi al-lailah ala firashika alladhi kunta tabitu alaih wa inna allaha ya'muruka bil hijrati ilal Madinah. Wahai Rasulullah, la tabit hazihi al-lailah. Pada malam ini kamu jangan sesekali tidur. Ala firashika alladhi kunta tabitu alaih. Di atas tempat tidur yang kamu biasa tidur padanya. Malam ni jangan tidur atas tempat tidur yang biasa kamu tidur padanya. Pasal apa larang tidur? Wa innallaha ya'muruka bil hijrati ilal Madinah. Sesungguhnya Allah telah memerintahkan kamu untuk keluar berhijrah ke bumi Madinah. Maksudnya dah sampai seruan daripada Allah untuk Rasulullah mula meninggalkan Mekah dan berhijrah ke Madinah. Ini sesuatu perkara yang mengembirakan Nabi. Jadi perkara yang gembira ni perlu Nabi kongsikan dengan sahabat yang paling akrab, paling dekat, paling karib. Siapa? Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Lalu Rasulullah segera keluar daripada rumah. Mengenakan kain kerubung baginda, nampak mata saja, tutup semua. Lalu pergi rumah Sayyidina Abu Bakar di waktu yang panas, di waktu yang terik. Sampai di rumah Abu Bakar, Rasulullah memanggil nama Abu Bakar dengan suara dan panggilan yang keras. Jadi Abu Bakar keluar kerana Abu Bakar merasakan ini satu hal yang cukup penting, important. Kerana bukan menjadi hal kebiasaan bagi Rasulullah datang ke rumahnya pada waktu-waktu begini. Begitu juga dengan rumah orang lain, bukan kebiasaan Rasulullah datang pada waktu macam tu. Dan Rasulullah panggil dia pula bukan dengan panggilan biasa, tapi panggilan keras. Seolah-olah nak menyatakan sesuatu perkara yang amat penting. Bila Rasulullah dipersilakan masuk oleh Abu Bakar, Rasulullah menyebutkan kepada Abu Bakar,
innallaha ta'ala qad azina li fil khuruji wal hijrah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mengizinkan aku untuk keluar dan berhijrah ke bumi Madinah. Betapa gembiranya Abu Bakar dengan statement dan pernyataan daripada Rasulullah, lalas terpacul keluar daripada mulutnya, as-suhbatu ya Rasulullah. Kamu nak keluar berhijrah wahai Rasulullah, as-suhbatu ya Rasulullah, berkawan dengan aku, bersahabat dengan aku dalam perjalanan ni wahai Rasulullah. Naam biiznillah, ya, dengan izin Allah. Kenapa Abu Bakar amat gembira sampai dia menitiskan air mata? Kerana telah berbulan-bulan dia menunggu peluang ini. Peluang diberi keizinan oleh Allah untuk meninggalkan Mekah dan berhijrah sama seperti sahabat-sahabat awal yang lain. Sahabat banyak dah keluar. Banyak dah keluar. Tapi Rasulullah dan Abu Bakar ni antara yang terakhir, yang hujung-hujung, ada lagi lepas Nabi pun. Jadi persiapan pun mula dibuat. Lalu Abu Bakar pun mengarahkan anak-anak perempuannya, menyediakan peralatan, menyediakan bekalan yang sepatutnya kepada seseorang yang nak bermusafir dan berjalan jauh. Siapa dia anak Abu Bakar? Anak Abu Bakar siapa? Asma binti Abu Bakar dan Aisyah binti Abu Bakar. Baik, tugas mula diberikan Abu Bakar kepada anak-anaknya. Pertama, anaknya yang bernama Abdullah. Ini anak lelaki sulung Abu Bakar, Abdullah. Abdullah diperintahkan oleh Abu Bakar setiap hari keluar daripada rumah menuju ke kota Mekah. Tujuan dia ialah untuk mencari maklumat, cari informasi. Maksudnya pi kat orang tu, dengar orang-orang bercakap pasal Nabi, pasal Abu Bakar, dengar, ambil maklumat. Orang duk bercakap, pi tempat tu, ambil maklumat. Orang bercakap tu, ambil maklumat. Dan waktu petangnya nanti, pilah ke tempat yang telah dipersetujui untuk hantar maklumat. Hari ni mereka sembang apa kat Mekah? Hari ni mereka duk sembang apa pasal bapak dengan Nabi? Hari ni mereka duk cerita apa pasal bapak dengan Nabi? Menjelang sebelum subuh, sebelum matahari naik, dia balik. Bila dia pi petang tu, dia akan tidur di situ. Sebelum subuh, dia akan balik. Baik, tugas yang kedua diberikan kepada hamba, pembantu bagi Abu Bakar, iaitu Amru bin Fuhairah. Amru bin Fuhairah tugas dia ni mengembalakan kambing. Jadi pagi-pagi keluar gembala kambing, pi ke lereng Gunung Sur, Gua Sur, Bukit Sur tu. Tujuan dia apa? Nak menghilangkan bekas tapak-tapak kaki yang dilalui oleh Abdullah tadi. Jadi Abdullah duk lalu mesti dah ada bekas tapak. Jadi kawan ni keluar pula pagi bawa kambing. Jadi tapak-tapak kambing hak ramai, hak banyak tu akan hapuskan tapak tu. Kalau orang boleh jejak sekalipun, orang ingat ke perasan bukan individu perseorangan, tapi siapa? Orang gembala kambing ni sebab tapak kambing penuh. Manakala anaknya yang perempuan, iaitu Asma. Asma binti Abu Bakar ditugaskan untuk menyediakan makanan. Menyediakan makanan. Waktu tu Asma tengah mengandung. Bayangkan seorang wanita yang mengandung bersusah payah, bawa bekal kiri dan kanan, berjalan dalam keadaan mengandung, nak pi ke mana? Ke Gua Sur, kemudian nak panjat lagi. Orang perempuan mengandung, besar tak jasa dia, besar tak pengorbanan dia, cukup besar. Ini antara 3 individu yang telah diarahkan oleh Abu Bakar dalam membantu menjayakan proses hijrah dirinya sendiri dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cuma Abdullah dengan Asma tu, dia tu adik-beradik sungguhlah. Adik-beradik sungguh maksudnya adik-beradik bapak yang sama, mak yang sama. Sebab Abu Bakar ni banyak bini dia. Bini pertama Abu Bakar bernama Qutailah binti Abdul Uzza. Dengan Qutailah ni dapat Abdullah, hak kena cari informasi tadi, dapat Asma binti Abu Bakar hak diperintahkan hantar makanan.
Dia kahwin isteri lain, Ummur Rumman bin Amir bin Uwaimir. Anak yang dia dapat ialah Abdul Rahman dan Aisyah. Ni mak Aisyahnya, bini nombor 2 tu. Aisyah isteri Rasulullah tu. Kemudian dia kahwin lain, seorang perempuan bersama Asma binti Umais. Asma binti Umais ni bekas isteri Ja'far bin Abi Talib yang terkorban dalam medan Mu'tah. 3 sahabat kan? 3 sahabat yang terkorban dalam medan Mu'tah. Yang sebelum syahid tu Nabi dah bagi tahu awal dah. Dia punya clue. Siapa yang pegang bendera peperangan. Kalau kawan ni syahid, kawan ni ganti. Kalau kawan ni syahid, kawan ni ganti. Pertama, Ja'far bin Abi Talib syahid di medan Mu'tah. Kemudian, Zaid bin Harisah juga syahid di medan Mu'tah. Kemudian, Abdullah bin Rawahah juga syahid di medan Mu'tah. Lalu yang keempat diambil oleh Khalid bin Al-Walid. Barulah tentera Islam mencapai kemenangan. Jadi, Asma binti Ummah ni bekas isteri Ja'far bin Abi Talib, sepupu Nabi. Jadi dia ambil buah isteri dan dia dapat seorang anak yang bernama Muhammad bin Abu Bakar. Cuma yang spesialnya Muhammad ni lahir betul-betul pada peristiwa Haji Wida. Haji Rasulullah tu. Sebab dia dah kahwin lewat. Dia dah hujung-hujung. Jadi nampak tak situ? Mereka tu tetap adik-beradik sebab semua anak Abu Bakar. Cuma mak saja yang berbeza. Mak saja lain-lain. Baik. Asma, seorang wanita yang cukup cekal. Dia bersuamikan kepada seorang lelaki yang hebat. Siapa suami Asma ni? Siapa suami Asma? Salah seorang sahabat yang dijamin masuk syurga. 10 sahabat dijamin masuk syurga, salah seorang tu adalah suami dia. Siapa? Abu Bakar. Bapak dia takkanlah. Umar, bukan. Osman, bukan. Ali, bukan. Tinggal hak 6 tu. Agak-agak yang mana suami dia? Suami dia ialah sepupu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hak dalam 6 tu siapa sepupu Nabi? Siapa sepupu Nabi dalam 6 orang hak berbaki? Kita pula kenal sepupu Nabi Ali, Ja'far, Abdullah bin Abbas. Tu aja kita kenal. Hak lain kita tak kenal. Baik. Yang dimaksudkan adalah Zubair bin Al-Awwam. Suami dia Zubair bin Al-Awwam. Itulah suami kepada Asma binti Abu Bakar. Zubair itu siapa? Sepupu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sepupu belah mana? Sepupu belah mak. Sebab tu kita jarang tahu. Sebab kita biasa tahu sepupu ni belah bapa. Anak kepada siapa? Anak kepada Safiyah. Salah seorang mak saudara Nabi ada nama Safiyah. Anak Abdul Muttalib ni semua ada berapa? 18. Daripada 6 orang isteri. Boleh 18 anak. 12 lelaki dan 6 perempuan. Antaranya Safiyah. Yang kedua Ummul Hakim Baida. Yang ketiga Atikah. Yang keempat Umaymah. Yang kelima Arwa. Yang keenam Barrah. Jadi itu hak mula-mula tu Safiyah. Safiyah zaman jahiliyah ni mak saudara Nabi, dia berkahwin dengan adik-beradik Abu Sufyan. Abu Sufyan hak banyak lawan Nabi itulah bapak Muawiyah. Bapak Muawiyah tu sahabat Nabi. Dia tu satu masa bila lepas masuk Islam selepas peristiwa pembukaan kota Mekah, dia jadi bapa mertua Nabi. Sebab Nabi kahwin dengan salah seorang anak dia. Anak siapa? Anak Abu Sufyan lah. Nama apa? Sudah. Isteri Nabi hak nombor 9. Isteri Nabi nombor 9 siapa? Ramlah binti Abu Sufyan. Ramlah binti Abu Sufyan. Ramlah pun tak apa nak kenal ustaz. Gelaran dia Ummu Habibah. Ummu Habibah itulah anak Abu Sufyan. Tapi dia bukan adik-beradik satu ibu dengan Muawiyah.
Maksudnya Abu Sufyan dia ada isteri lain, lahirnya Romlah, kemudian Abu Sufyan isteri lain baru Muawiyah tu. Maksudnya dia adik-beradik sebapak tapi mak lain-lain pula. Okey, kembali kepada Safiyah ni, suami pertama dia adik-beradik Abu Sufyan iaitu Al-Haris bin Harb. Kemudian suami dia yang pertama meninggal. Lepas Al-Haris bin Harb ni meninggal, dia berkahwin dengan Awam. Safiyah ni kahwin dengan Awam. Lepas kahwin dengan Awam barulah dapat anak Zubair bin Al-Awwam. Dapat adik dia pula As-Sa'ib, dapat adik dia pula Abdul Ka'bah. Jadi Zubair ni jadi lagu mana dengan Nabi? Sepupu Nabi lah. Belah mak saudara Nabi yang nama Safiyah tadi. Sepupu, sahabat lagi tu. Dijamin masuk syurga antara 10 orang lagi. Kemudian sepupu Nabi lagi. Dan dia juga ialah biras Nabi. Biras kat mana pula? Adik Asma tadi siapa? Aisyah. Bukan Aisyah tu isteri Nabi ke? Aisyah isteri Nabi. Kakak Aisyah Asma. Suami Asma Zubair. Jadi Nabi dengan Zubair pun jadi biras. Zubair juga boleh jadi anak saudara Nabi. Kok mana pula? Nabi dah lah sebatang kara. Abang tak ada, kakak tak ada, tunggal. Lagu mana boleh nak jadi anak saudara? Baik. Tadi saya tak berhabis lagi nama bapak dia tu. Zubair bin Al-Awwam. Al-Awwam bin apa? Al-Awwam bin Khuwailid. Awam bin Khuwailid, adik-beradik isteri Rasulullah yang pertama Khadijah binti Khuwailid. Jadi Zubair bin Al-Awwam tu anak saudara betul kepada Khadijah. Nabi kahwin dengan Khadijah. Nabi jadi pak saudara sabit bagi Zubair. Zubair juga boleh jadi anak dua pupu Nabi. Sedih pula. Zubair pula boleh jadi anak dua pupu Nabi. Kok mana ni agak-agak ni? Dua pupu pula dah. Okey, contoh. Mak Nabi nama apa? Baik, mak Nabi nama Aminah. Tok Nabi hak belah Aminah ni, Aminah binti takkan tok Nabi tak lepas dah. Aminah binti Wahab. Wahab bin Abdul Manaf. Baik. Tengok tok Nabi hak belah mak ni, Wahab bin Abdul Manaf. Adik-beradik Wahab bin Abdul Manaf, nama dia lebih kurang sama, dekat. Wuhaib bin Abdul Manaf. Bapa Aminah Wahab, pak saudara dia Wuhaib. Anak perempuan kepada Wuhaib ni nama dia Halah. Halah binti Wuhaib. Halah dengan Aminah jadi apa? Sepupu lah. Sebab pak saudara dia. Sebenarnya sejak kecil yang jaga Aminah ialah pak saudara dia yang nama Wuhaib ni. Jadi dia membesar dengan sepupu dia yang nama Halah. Takdir satu masa Halah binti Wuhaib dikahwini oleh pak mertua dia. Halah binti Wuhaib sepupu Aminah dikahwini oleh pak mertua Aminah. Siapa pak mertua Aminah? Bapa Abdullah lah. Siapa bapa Abdullah? Abdul Muttalib. Abdul Muttalib tu sebab dia kahwin dengan Abdullah, Abdul Muttalib jadi pak mertua. Tapi pak mertua dia tu kahwin dengan sepupu dia Halah tadi. Jadi Halah tu sepupu Aminah. Sekaligus Abdul Muttalib jadi pak mertua, sekaligus jadi sepupu sabit dia pula. Pening dah. Dari mak yang nama Halah binti Wuhaib itulah lahirnya pak saudara Nabi Hamzah. Mak ni lah. Halah juga mak kepada mak saudara Nabi Safiyah tadi. Halah juga. Kalau Abdullah mak lain. Abdullah ni mak dengan Fatimah binti Amru. Hak tu bapa Nabi Abdullah, pak saudara Nabi Abu Talib, pak saudara Nabi Zubair. Tu mak lain. Dengan mak yang nama Nutailah, pak saudara Nabi Abbas. Lain mak lain pula.
Dengan mak yang nama lu benar, pak saudara Nabi Abu Lahab, mak lain pula. Ni mak hak nama halah ni Hamzah dengan Sofiyah. Jadi nampak dah situ, sekali pak mertua, sekali dah jadi sepupu sabit. Bila dah jadi sepupu sabit, maka kita kena tengok pula anak kepada Halah dengan Abdul Muttalib tadi Hamzah. Satu sudut dia dengan Hamzah jadi apa? Hamzah tu pak saudara Nabi. Abdullah adik-beradik dengan Hamzah. Jadi dia jadi ipar dengan Hamzah. Satu masa dia jadi Hamzah anak sepupu dia pula. Sebab dah Halah tu sepupu dia, mak Hamzah kawan tu. Lagi bercelaru, keluarga 69. Anak sepupu. Jadi bila anak sepupu, Hamzah tu jadi anak sepupu dia, automatik adik-beradik Hamzah tadi, Sofiyah juga anak sepupu dia. Bila anak sepupu dia, Nabi Muhammad anak dia. Nabi Muhammad dengan Sofiyah sekali mak saudara, sekali dua pupu. Pah Zubair tadi anak pada tu, anak dua pupu pula kau ni. Pening dah. Pening dah kan? Lagu tu lah. Sebenarnya dekat-dekat je depa pun. Bukan jauh-jauh. Kita jawab pening. Macam juga Osman bin Affan. Osman bin Affan ni jadi anak sepupu Nabi. Sebab mak saudara Nabi yang kedua tadi, iaitu Ummu Hakim Al-Bayda. Ummu Hakim ni ada anak nama Arwa. Arwa ni kahwin dengan Affan bin Al-Ash. Arwa tu sepupu Nabi, kahwin dengan Affan. Boleh Osman bin Affan. Jadi Osman bin Affan jadi anak sepupu Nabi pula. Tak keluarlah cerita hijrah. Okey, sambung balik. Baik. Kita boleh tengok siapa tadi? Asma. Bayangkan pengorbanan dia. Sebab tu Asma ni digelar apa? Zatun nitokin. An-nitok dalam bahasa Arab ni macam selendang ataupun ikat pinggang, nitok. Jadi nitokin ni kedua. Bila mana dia koyakkan ikat pinggang dia koyakkan selendang dia ni, dia buat ikat pinggang. Sebab bila dia sampai di kaki bukit, tapi tak apalah jalan straight boleh pegang makanan. Tapi bila nak naik bukit, tangan nak buat apa? Tangan nak kena batu ni, jadi makanan nak duduk mana? Sebab itulah dia ikat pinggang tu, dia ikat makanan. Lalu dia diberi gelaran Zatun Nitokin, wanita yang memiliki dua ikat pinggang. Sebab bawa makanan. Berbeza dengan gelaran kita. Kita Zatun Nikotin. Kita banyak nikotin. Belah ni nikotin, belah ni pun nikotin. Bukan nitokin. Okey. Baik. Kita tengok apa perancangan dia. Tu perancangan asal lah. Baik, malam tersebut Rasulullah juga petang tadi berpesan kepada Saidina Ali. Antara tiga benda pesanan Rasulullah, pertama ialah memberikan wasiat berkaitan dengan keluarga dan rumah tangga. Yang kedua, pesanan Rasulullah supaya malam nanti Ali menggantikan tempat tidur beliau. Dan yang ketiga, Rasulullah amanahkan barang-barang titipan pada baginda sebelum ni dari mana-mana individu untuk diserah dan dikembalikan semula kepada tuan atau pemilik asal dia. Ni kita tengok peliknya orang-orang musyrikin Mekah. Waktu biasa mereka marah Nabi, mereka benci Nabi, mereka kutuk Nabi, mereka kata macam-macam kat Nabi. Tapi bila mereka nak berjalan jauh, erti kata nak bermusafir, barang-barang berharga yang mereka tak bawa. Sebab mereka bimbang barang berharga ni mungkin boleh kena sekat, mungkin boleh kena rompak, mungkin boleh kena curi, kena rampas. Jadi mereka akan amanahkan barang berharga ni pada seseorang untuk dititipkan. Bila mereka balik, ambil balik. Tapi yang jadi masalahnya, mereka tak cari geng mereka. Mereka cari siapa? Mereka cari Nabi Muhammad juga. Itulah peliknya mereka ni. Hak biasa tak suka Nabi marah Nabi. Bila nak tinggal barang, amanah tu cari Muhammad. Jadi adalah barang-barang tu dengan Nabi. Sedangkan Nabi nak berhijrah.
Kalaulah Nabi nak pecah amanah, inilah masa dia nya. Kawan tu tinggal emas 3 ketul kat aku ni. Aset pula 1 juta, aku bawa sekali lah. Hijrah ke Madinah, dah. Sifat amanah Nabi, suruh Saidina Ali, serah. Ni tuan dia, nanti dia datang minta, bagi balik. Walaupun Nabi nak buat benda yang penting, ni pun bagi Nabi dianggap penting. Sebab tu Nabi bagi wasiat dan pesanan. Jadi ringkas cerita, malam yang dijanjikan, maka marilah geng-geng tadi. Duduk depan rumah Nabi, kepung rumah Nabi. Antara 11 kepala mereka yang ada pada peristiwa malam tersebut, tak lain tak bukan Abu Jahal, Abu Lahab, Al-Hakam bin Abul Ash, Nadar bin Haris, Uqbah bin Abi Mu'is, Umayyah bin Khalaf dengan adik-beradik dia Ubay bin Khalaf, Nabih bin Hajjaj dengan adik-beradik dia Munabbih bin Hajjaj, Suaiman bin Adi, kemudian satu lagi Zam'ah bin Abil Aswad, ada 11 orang. Jadi yang memulakan provokasi ialah Abu Jahal. Abu Jahal sengaja pergi depan pintu rumah Nabi, kemudian dia melaungkan perkataan tu supaya didengar. Didengar oleh siapa? Didengar oleh Nabi, didengar oleh sahabat-sahabat dia. Apa perkataan yang dilaun dan dikeraskan suaranya oleh Abu Jahal? Sesungguhnya Muhammad mengatakan, sekiranya kita semua mengikuti dakwahnya, kita akan dapat menjadi penguasa kepada bangsa-bangsa Arab. Kita akan dapat merajai golongan-golongan non-Arab di negeri-negeri mereka. Kemudian bila kita mati, kita akan dibangkitkan kembali oleh Tuhannya dan kita akan dimasukkan ke dalam syurga. Yang mana di dalam syurga kita akan diberi makanan yang sedap-sedap. Kita akan diberi wanita yang cantik-cantik. Kita akan diberi pakaian yang indah-indah. Kita akan diberi perhiasan dan perkakasan yang bagus-bagus dan sebagainya. Tetapi sekiranya kita tidak mengikuti dakwah beliau, kita akan dibunuh, kita akan dipotong-potong laksana haiwan ataupun binatang ternakan. Dan kemudian bila kita mati, kita meninggal, nescaya kita akan dimasukkan ke dalam api neraka. Nabi dengar perkataan Abu Jahal tu. Apa kata Nabi dari dalam rumah? Naam, ana aqulu zalika wa anta ahaduhum. Benar, aku berkata demikian dan kamu salah seorang daripada mereka. Maksud salah seorang daripada mereka yang Allah akan laknat dan humban dalam api neraka. Tujuan dia apa? Nak sindir Nabi. Kononnya kalau tak ikut kamu, kami masuk neraka. Tapi poin dia apa? Lani ni poin dia, malam ni kami dah kepung rumah kamu. Nak tengok siapa masuk neraka, siapa tak masuk neraka. Kami mari ni bukan saja-saja dah. Nak hentam kamu, nak musnahkan kamu, nak bunuh kamu. Tapi mereka ni, walaupun dinisbahkan sifat jahiliah pada mereka, jahiliah dari sudut mereka itulah hak duk sembah berhala, hak duk tahyul khurafat dengan amalan sosial mereka itulah. Apa dia amalan sosial yang membejat dalam masyarakat masa tu? Suka melacur, suka berzina, minum arak, berjudi, tanam anak perempuan hidup-hidup, bertenung nasib, bernujung, tahyul khurafat, itu nisbah pada jahiliah. Tapi mereka tetap menjaga nilai-nilai murni yang kita panggil adab dan etika. Antaranya ialah mereka cukup jaga etika kepahlawanan. Antara etika kepahlawanan, bila kita nak mat seseorang, kita nak bunuh seseorang, kita sesekali tidak boleh serbu masuk dalam rumah kawan tu. Kalau nak bunuh juga, macam mana pun lama ke cepat ke lambat, kena tunggu kawan tu keluar, barulah kita nak buat apa-apa. Selagi dia tak keluar, tak boleh nak serbu masuk. Boleh saja 5 orang ke 50 orang, serbu je. Boleh terus Nabi malam tu. Tapi mereka jaga benda tu. Kerana apa? Kalau siapa yang langgar pantang larang tersebut, dianggap melakukan perkara yang hina dan amat-amat menjelekkan dalam dunia kepahlawanan. Sebab ada yang lama tunggu, dia naik panjat ke atas nak intai Nabi buat apa, tiba-tiba terdengar seorang
Anak perempuan menangis. Turun balik. Tambah-tambah kalau kita masuk rumah dia satu hal, kita bunuh kawan tu dalam rumah dia, depan keluarga dia, lagi hina, lagi bacul pada orang lain. Kalau orang tanya, hang berjaya bunuh dia semalam, macam mana hang bunuh? Aku pecah pintu dia, aku tikam dia depan bini dia, aku tikam dia depan anak dia. Orang akan jeh dia, bukan bangga. Sebab ni dah melanggar etika tersebut. Jadi kena tunggu macam mana pun. Jadi dalam waktu duk tunggu itulah, akhirnya apa terjadi? Jibril alaihi salam turun menyampaikan wahyu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jibril turun. Bila Jibril turun, inilah turunnya awal surah Yasin ayat 1 sampai ayat 9. Yasin wal Quranil Hakim sampai ayat tak mau pulih tahan Roblox tu lah. Wa ja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa aghshaynahum fahum la yubsirun. Okey. Sebenarnya bukanlah selalu kita duk dengar Nabi baca ayat ni, kemudian hembus tiup tertidur kawan tu kat luar. Tak. Kawan tu tertidur sebab memang ditidurkan oleh Allah. Kawan tu tertidur bukan sebab Nabi baca, Nabi tiup. Tapi waktu Nabi nak keluar rumah, memang Nabi baca. Sebab kebiasaan bagi Nabi, bila terima satu-satu wahyu yang baru daripada Jibril, Jibril baca, Nabi ikut. Dan bila Jibril mula meninggalkan majlis, Nabi akan mengulangi balik bacaan tersebut. Jadi bila Nabi keluar daripada rumah, Nabi baca tu kerana nak mengulangi balik. Lepas tu Allah dah memang menidurkan mereka. Bukan sebab Nabi baca, Nabi hembuh tu tak. Kemudian bila tengok mereka tidur, Nabi ambil lah pasir. Sambil-sambil lalu, bubuhlah seketui dua atas kepala. 2-3 ekor. Lena bubuh. Lena bubuh. Lena bubuh. Tinggal. Bila tinggal, lama tu mari seorang lelaki mengejutkan mereka. Hang duk buat apa ni? Kami sedang kepung rumah Muhammad, kami jaga Muhammad supaya dia ni tidak terlepas daripada kawalan dan kepungan kami. Bodohlah kamu semua ni. Muhammad dah lama meninggalkan rumah dia dalam keadaan kamu tak sedar. Mana boleh? Mustahil dan amat tidak mungkin Muhammad akan terlepas daripada kawalan kami. Baik, sekarang ni pasir atas kepala kamu tu siapa bubuh? Takkan sama geng sendiri nak bubuh? Rabak-rabak. Ya betul. Ni perbuatan yang amat hina dan memalukan ni. Tiba-tiba pergi serbu tu, masuk dalam tu, tengok ada orang berselimut atas katil Nabi. Siapa tu? Bukan Nabi lah, Ali. Tanya Ali, aku tak tahu. Sampai ke sudah aku tak tahu. Jadi siapa yang bagi tahu kepada mereka tu? Hapi bagi tahu Nabi dah pergi tu. Pakcik tadilah hak masuk mesyuarat tu. Sebab kalau orang lain, dia tak boleh cakap Nabi keluar. Orang lain tak tahu pun perancangan tu. Tiba-tiba dia pergi, tahu terus dah Nabi keluar. Korang orang lain tanya, ramai-ramai duduk depan ni, hang dapat nak buat apa? Dia pun tak tahu apa. Tiba-tiba dia bagi tahu, dah keluar dah. Akhirnya keluarlah Nabi. Hak Nabi keluar tadi, dia pergi rumah Abu Bakar, kemudian keluar melalui arah pintu belakang. Jadi bila Nabi berjalan, sebab unta yang Abu Bakar sedia untuk Nabi dan dirinya tu diberi tugas kepada siapa? Penunjuk jalan yang diupah, iaitu Abdullah bin Uraikid. Abdullah ni bukan Islam. Abdullah ni pun agama penyembahan berhala sama macam musyrikin Mekah. Tetapi di sini dalam Islam membenarkan kita menggunakan keahlian dan kepakaran seseorang sekiranya dia tidak memudaratkan kita. Dia bukan Islam, tapi walaupun dia tak Islam, dia sanggup menerima amanah dan tanggungjawab. Lepas tu dia ada kepakaran, dia ada keahlian, kita boleh guna, kita boleh upah. Dalam kes Abdullah bin Uraikid. Tapi malam tu Nabi dengan Abu Bakar berjalanlah ke Gua Sur tu. Dalam keadaan berjalan tu, Abu Bakar faham sendirilah dia lagu mana. Dia amat-amat kasih sayang cinta pada Nabi. Kalau boleh tak mau tengok Nabi menerima tekanan, bebanan, masalah semua ni. Sebab tu dia ni, dia berjalan ke mana? Dia duduk berjalan dengan Nabi, saat dia pergi duduk depan. Kemudian saat dia pergi duduk belakang. Kemudian dia pergi ke kanan. Kemudian dia pergi ke kiri. Dia duduk ulang-ulang benda tu. Jadi bila nampak pelik,
Rasulullah tegur dia, ma haza ya Abu Bakrin, ma'arifu haza min fi'lik. Apa kena dengan kamu ni wahai Abu Bakar? Aku tak faham, aku tak mengerti daripada perbuatan kamu ni. Pasal apa jadi lagu ni? Sak depan, sak kiri, sak kanan, sak belakang. Lalu apa jawapan Abu Bakar? Ya Rasulullah, azkurur rasada fa'akunu amamaka wa azkurut talaba fa'akunu khalfaka wa marratan an yaminik wa marratan an yasarik. Wahai Rasulullah, azkurur rasada, apabila aku teringat kepada pengintai-pengintai yang mungkin akan intai pergerakan dan perjalanan kita, maka aku berada di hadapan kamu. Wa azkurut talabah, bila aku teringat kepada penjejak-penjejak dan pencari-pencari kita ni, fa akunu khalfaka, aku duduk belakang. Wa marratan an yamini, sekali-sekala aku mari duduk belah kanan. Wa marratan an yasari, sekali-sekala aku mari duduk belah kiri. Nak habaq jaga sungguh setiap sudut dan penjuru. Tak mau jadi apa-apa dekat Nabi. Besar pengorbanan kasih dan sayang dia pada Nabi. Akhirnya sampailah di kaki Gua Sur. Naik pula panjat gua. Malam lagi. Faham sendirilah. Lampu tak ada, cahaya tak ada, suluh tak ada. Takkan nak duduk luar gua, nanti orang nampak, nanti orang boleh kesan nak duduk dalam gua. Nak duduk dalam gua pun Abu Bakar suruh Nabi tunggu kat luar dulu. Biar dia buat apa? Spot check dulu. Kok ada apa? Bayangkan atas bukit dalam gua. Berkemungkinan binatang berbisa, ada ular, ada jengking, ada lipan, ada kala dan sebagainya. Kok penyengat-penyengat yang lain. Jadi Abu Bakar ni dia buang batu-batu kecil dulu. Dia ambil batu-batu kecil, dia buang. Lepas tu bila tangan dia pun dah kasar, dia koyakkan baju dia, dia balut tangan dia. Ambil pula batu hak jenis besar sikit. Bila dah agak bersih, cek pula tepi dinding gua. Kok ada lubang, ada binatang. Koyak lagi baju, sumbat pula baju dia dalam lubang. Kok keluar kok tu. Last kali kaih dengan kaki dah, tak larat. Kaih dengan kaki. Masa dia duduk kaih salah satu batu tu, ada ular berbisa ngap kaki dia. Tapi dia tak bagi tahu kat Nabi, dia tahan je sakit tu. Kemudian dia kata, persilakan Rasulullah, dah settle, dah beres, masuk. Dia dah penat, Nabi dah penat, akhirnya Rasulullah tertidur di ribaan Abu Bakar. Abu Bakar pula nak tidur, kaki duk ngap. Biasalah. Kalau kita hari ni kena macam tu hospital terus kan. Klinik terus. Ni orang duk tengah cari kita. Orang duk tengah perhati kita. Tak boleh nak pergi mana dah. Jadi akhirnya air mata Abu Bakar duk tahan sakit tu jatuh menitik atas pipi Rasulullah. Rasulullah terjaga bangun. Pasal apa kamu Abu Bakar? Kamu takut ke? Kamu risau rungsing ke kalau kita ni tertangkap? La tahzan innallaha ma'ana. Jangan risau, jangan rusing. Kita berdua, ada yang ketiga iaitu Allah. Bukan pasal itu Nabi, tapi kaki sakit kena sengat ular. Pasal apa kamu tak bagi tahu? Takut dia akan menyusahkan kamu, menyedarkan kamu. Lalu esok pagi-pagi Nabi buat apa? Nabi ludah dengan ludahan dia pada kaki Abu Bakar sehingga bekak tu makin surut, menyusut dan menghilang. Besarnya pengorbanan dia. Sebab itulah Nabi berdoa untuk Abu Bakar. Allahumma ja'al Abu Bakrin fi darajati yaumal qiyamah. Ya Allah, engkau jadikanlah Abu Bakar sama seperti kedudukan aku, level aku pada hari kiamat kelak. Besar sungguh jasa dia. Jadi marilah pula, dah terlepas dah malam tu, geng-geng pencari, geng-geng penjejak mula duk carilah ni. Cari. Tadi mesyuarat hari apa? Hari Khamis. Jadi malam Rasulullah tinggalkan rumah tu malam apa? Malam Jumaat. Cari-cari ringkas, tuan-tuan pun tahu dah, cari jumpa ke tak? Tak jumpa. Jadi Rasulullah berada di dalam gua 3 hari 3 malam. Jadi malam Jumaat, malam Sabtu, malam Ahad. Jadi Isnin tu baru Rasulullah bertolak. Marilah 3 orang tu bawa unta 2 ekor. Siapa 3 orang yang akan berhijrah bersama? Rasulullah, Abu Bakar,
Ni pemuda hamba kepada Abu Bakar tadi. Nama apa? Amru bin Fuhairah, hak suruh gembala tu. Dan satu lagi penunjuk jalan tu lah Abdullah bin Uraiki. Cara naik lagu mana? Unta pertama yang Rasulullah bagi nama Quswa tu, Abdullah bin Uraiki jadi driver, jadi pilot, jadi joki, Rasulullah duduk belakang dia. Hak unta satu lagi, Amru bin Fuhairah jadi driver, jadi pilot, jadi joki, Abu Bakar duduk belakang dia. Bertolak hari apa? Hari Isnin. Hari Isnin tu bersamaan hari apa? Hari Isnin lah. Hari Isnin bersamaan 1 Rabiul Awal. Dah dia tu mesyuarat 26. Duk 3 hari, 27, 28, 29 habis bulan. Esok 1 Rabiul Awal bersamaan tahun ke-14 kenabian, bersamaan pula 16 September 622 Masihi. Cantik perjalanan dia. Sama dengan hari Malaysia. 16 September kan, Malaysia tak ada lagi, tak ada nama lagi. Baik, berjalanlah Rasulullah. Bila Rasulullah berjalan ni, Rasulullah memulakan dari arah mana? Sebab jalan yang Rasulullah nak lalu ni bukan jalan kebiasaan, bukan biasa digunakan oleh musafir, bukan biasa digunakan oleh kafilah perdagangan. Kalau guna jalan biasa, orang mak lah. Kita guna jalan lain, lorong tikus lah kita panggil. Jalan rahsia yang jarang orang guna. Jadi kawan ni dia guna betul-betul keahlian dia. Bermula daripada dataran tanah rendah Mekah, lalu mereka menuju ke jalan pesisiran Laut Merah. Ni lambat sikit lah sebab dia kena corner balik. Guna jalan pesisiran laut, dia akan sampai di satu tempat bernama Usfan. Daripada Usfan, pi lagi, dia akan bertemu dengan dataran rendah Amaj. Pi lagi, dia akan bertemu dengan satu dusun yang bernama Qudaid atau disebut Qudaidin. Qudaidin ni dalam wilayah Ar-Rabiq. Dalam wilayah Ar-Rabiq ni, dia ada satu bani, disebut Bani Mudlish. Pemimpin dia pada masa tu ialah Suraqah bin Malik. Nanti ada cerita Suraqah bin Malik ni nak kejar Nabi, nak tangkap Nabi sebab nak dapatkan hadiah 100 ekor unta. Nanti kita cerita detail belakang sikit. Maksudnya lambat lagi nak habis ni Ustaz. Okey, bermula daripada dusun tadi, dusun Qudaidin di wilayah Ar-Rabiq, Rasulullah meneruskan perjalanan. Masa ni lah Abdullah bin Uraiki minta izin dengan Nabi mengikut peta dan GPS hak dia nak guna ni. Jadi mereka mula melewati kawasan demi kawasan. Antara yang mereka lalu ialah Al-Harras. Lepas Al-Harras mereka lalu Saniyatul Mararah. Lepas Saniyatul Mararah mereka lalu Liqfa. Lepas Liqfa mereka lalu Madlajah Liqf. Lepas Madlajah Liqf mereka melalui Madlajah Majah. Lepas tu Marijih Mahaj. Lepas Marijih Mahaj, Marijih Zi Godawain. Lepas tu akan lalu Zil Karsh. Lepas tu akan lalu Al-Jadaid. Lepas Al-Jadaid akan lalu Al-Ajrat. Lepas Al-Ajrat lalu pula Zus Salam. Lepas Zus Salam lalu pula Marijih. Ni nama pelik sikit, Marijih Tihin. Lepas Marijih Tihin dia lalu pula Al-Ababid. Lepas Al-Ababid lalu pula Al-Fajjah. Lepas Al-Fajjah Al-Araj. Lepas Al-Araj Saniyatul Air. Lepas Saniyatul Air belok ke kanan, ambil jalan Raqubah. Lepas Raqubah masuk Ri'im. Lepas Ri'im itulah Quba yang jadi sasaran Nabi. Tu peta perjalanan dulu nak bagi tahu. Maksudnya panjang lagi lah kuliah kita ni. Okey. Kita tengok step by step apa berlaku peristiwa besar sebagaimana riwayat Bukhari yang diambil daripada pernyataan Abu Bakar. Nombor satu ialah malam berjalan tu, Isnin tu, non-stop. Non-stop sampailah Rasulullah dan Abu Bakar berhenti waktu kemuncak matahari. Berhenti di mana? Ada satu batu tu, yang mana batu ni besar, yang mana terlindung daripada cahaya matahari, ada kawasan teduh. Jadi Rasulullah dia turun, Nabi Muhammad turun, semua turun. Rasulullah penat sungguh dah.
Lalu Abu Bakar bersihkan tempat tersebut, guna kain serban dia untuk buat lapik, suruh Nabi tidur. Dalam keadaan Nabi duduk tidur, dia ambil pula kibas-kibas Nabi, takut Nabi panas. Tiba-tiba datang satu pengembala kambing yang menuju ke sasaran mereka, tempat mereka. Tak ada masalah, tak ada bahaya, cuma kawan tu pun nak tumpang berteduh juga. Jadi bila tengok dia ni pengembala kambing, kamu ni pengembala kambing dari Mekah atau Madinah? Inilah jawapan dia, sebab sini ni dia jadi macam tak tentu. Sebab dia tulis, aku pengembala dari Mekah, atau dia menyebut aku pengembala dari Madinah. Tak kisah dah dari mana dia pengembala. Adakah ada daripada kambing kamu yang boleh diperah susunya? Ya, ada. Bolehkah kamu memerah untuk kami? Boleh. Nanti kamu perah, tiupkan susu tu supaya tak masuk debu, tak masuk rambut, tak masuk pasir, biar dia bersih, suci. Dan dia ambil sekantung air. Nanti susu tu nak bagi Rasulullah minum, dan air tu nak bagi Rasulullah berwudu. Jadi tunggu Nabi. Akhirnya Nabi bangun, bagi Nabi minum susu, bagi Nabi berwudu. Nabi tanya, bukankah sekarang ni masa untuk kita meneruskan perjalanan? Jangan tengok kat jam saya. Tak ada jam lagi masa tu. Cuma nak habaq masa tu. Jalan lagi. Jalan lagi. Ada di tengah perjalanan tu, orang kenal siapa? Orang kenal Abu Bakar. Tapi orang tak kenal Nabi. Sebab Abu Bakar kan ahli perniagaan. Dia biasa jumpa dah dengan mana-mana orang. Mungkin ada orang kenal dia. Jadi bila ada orang kenal dia, orang tak tanya pasal dia. Orang tanya pasal siapa? Hak dia tak kenal tu. Hak dia tak kenal tu siapa? Nabi. Ni siapa? Jadi Abu Bakar dia kena sebut, yang ni ialah penunjuk jalan bagi kami, sebab kami tak guna jalan biasa. Kami baru nak guna jalan ni, jadi dia sebagai penunjuk jalan kami. Jadi orang pun angguk faham je lah. Tapi Abu Bakar tak menipu sebenarnya. Sebab orang ingat penunjuk jalan tu penunjuk jalan arah. Tapi dalam yang sebenar dimaksud Abu Bakar, orang ni adalah penunjuk jalan kebaikan bagi aku. Tu poin nak. Okey, lepas tu sampailah, ni kita ambil hak tadilah, hak kita sebut Qudaidin, dusun dalam wilayah Ar-Rabi' tadi. Di situ bila Nabi dengan sahabat-sahabat lain turun tu, dia nak beli bekalan. Bila dalam keadaan duk cari bekalan tu, ada seorang lelaki sini duk perhati, dia kata macam cam lah ni. Mungkinkah inilah orang yang dikehendaki oleh pemimpin musyrikin Mekah di Mekah, kalau dapat tangkap orang ni, bawa balik bagi kat mereka, hadiah dia 100 ekor unta. 100 ekor unta. Kenderaan yang paling hebat dan mewah mereka pada masa tu apa? Unta lah. Hari ni boleh kita kata kalau dulu unta ni macam Mercedes BMW dah lah. Kalau setakat kuda tu Honda Civic, Toyota Vios lagu tu je lah kot. Bayangkan 100 ekor pula. Hadiah dia seolah-olah 100 biji Mercedes, 100 biji BMW masa tu. Siapa tak mau? Jadi duk perhati-perhati dalam 50-50. Rasa ya dah. Jadi sebab dia orang biasa, kena bagi tahu kepada ketua kabilah dia. Ketua kabilah dia siapa? Suraqah bin Malik. Suraqah bin Malik pada masa tu pula sedang sibuk duk mempengurusikan satu pertemuan, satu mesyuarat. Tak tahulah mesyuarat apa, PIBG sekolah mana pula dia kena masa tu. Jadi dia beritahu kat tuan dia belakang senyap-senyap. Tuan, tadi saya pergi ke pasar sekian-sekian, ada nampak kelibat 2-3 orang ni, saya syok, inilah orang yang dikehendaki. Hadiah dia 100 ekor unta. Lalu apa jawab Suraqah? Suraqah kata bukan, tu bukan orang yang dimaksudkan. Sebab orang tu aku dah jumpa semalam dekat pasar. Jadi mungkin dia datang balik, ada barang-barang dia hak tertinggal, barang-barang dia hak jatuh, dia cari balik. Tak apa, balik kamu balik, tak ada apa. Sebenarnya Suraqah nak buat apa? Suraqah tahu dah, tapi dia nak bolok tu seorang-seorang. Kalau dia pergi dengan kawan tu, hadiah kena bagi 2. Tu dia kata, bukan, balik bukan, aku jumpa dah semalam. Padahal dia nak pergi seorang, sat lagi. Akal dia. Jadi dia pun balik cepat-cepat, sediakan kuda, suruh pembantu dia pergi letak kuda belakang rumah dia, belakang bukit. Dia lengkap dengan tombak, lengkap dengan panah, pedang apa. Dia pergi, dia pacu. Akhirnya dia sempat kejar Nabi. Dekat dah di belakang. Abu Bakar risau dah ni ada orang kejar kita. Dekat dah wahai Rasulullah. Rasulullah tenang, diam. Akhirnya Rasulullah berdoa.
Allahumma kfina bima syi'ta. Ya Allah, engkau cukupkanlah Suraqah ni bagi kami sesuai dengan kehendakmu. Akhirnya Suraqah ni kuda dia jadi apa? Kuda dia ni jadi terpelanting, jatuh. Dengan kata lain, kalau motor hari ni wikang. Kalau wili dia congek depan, wikang, terpelanting. Dia rasa tak sedap dah jatuh ni tiba-tiba. Sebab Suraqah ni salah seorang penunggang kuda yang andal. Tiba-tiba jatuh ni, pelik. Tak apalah, nak lagi, kuat lagi semangat 100 ekor unta, naik lagi, kejar lagi. Nabi berdoa dengan doa yang sama, Allahumma kfina ma syi'ta. Jatuh sekali lagi. Ni rasa tak sedap lah. Tak sedap pun try lagi. Try lagi, kali ni yang ketiga, doa yang sama, kaki kuda dia ni malah terperosok masuk. Ni masuk dalam pasir, dia terpelanting lagi teruk. Ni dia tak berani dah nak naik. Dan ada juga riwayat sebut daripada tempat kaki kuda dia masuk tu dah keluar asap. Tapi riwayat tu tak pastilah saya, sebab sirah ni payah nak tentukan. Tapi ada yang menyebut keluar asap dah. Ni memang tak berani ya. Jadi dalam keadaan tu dia takut, dia dah nampak dah kemenangan bagi pihak Muhammad, dia tu antara yang tewas, dia akan kalah dah. Lalu dia pula pergi kejar Nabi. Wahai Muhammad, berhentilah, tolong aku. Wahai Muhammad, berhentilah, tolong aku. Abu Bakar suruh pergi dah. Kata tak apa, corner. Jadi bila buat U-turn balik, turun. Lalu buatlah perjanjian. Kebetulan pula Amru bin Fuhairah memang diarahkan oleh Abu Bakar untuk bawa alat tulis dan tempat tulis. Kenapa pesan demikian? Sebab takut ada wahyu yang turun pada Nabi sepanjang perjalanan, boleh tulis. Jadi kebetulan jadi kes ni, tulislah perjanjian. Apa perjanjian dia? Sebab Suraqah nampak dah. Pelik lagu ni, kemenangan akan berpihak pada Nabi. Jadi dia minta jaminan dia tidak diapa-apakan oleh Rasulullah. Dia buat apa pun, dia dah batalkan niat dia yang pertama, Rasulullah maafkan dia. Dan satu masa, kalau Rasulullah dapat kejayaan, dapat kemenangan, dapat dukungan, kalaulah Rasulullah kembali ke Mekah, kalau jumpa dia tu, abaikanlah. Faham tak maksud dia? Maksudnya kalau kita jadi tempat Nabi Muhammad masa tu, contoh kalau kita dah menang, kita berjaya, kita kuat, kalau jumpa balik, seolah Abu Bakar, ingat tak? Bukan dia ni dulu. Maksudnya tak ada benda-benda tu. Bukan dia ni ke nak tangkap kita dulu. Hari ni kita jumpa dia balik. Tak ada dah benda-benda tu, tak payahlah. Okey, lalu Rasulullah berikan ramalan nubuwah dia. Wahai Suraqah, satu masa mahkota, gelang-gelang, binggal-binggal maharaja kerajaan Parsi akan berada pada kamu. Kamu akan pakai benda tu. Bayangkan tuan-tuan, Nabi Madinah pun tak sampai lagi, seolah bagi ramalan kat aku, gelang Raja Parsi aku akan pakai. Kita rasa satu benda yang tak masuk akal. Dia Madinah tak sampai lagi, menang ke kalah tak tahu lagi, dia bagi ramalan ni. 24 tahun kemudian ramalan ni terbukti ketika zaman pemerintahan Saidina Umar. Kan Umar yang berjaya meruntuhkan kerajaan Parsi. Bila dibawa balik ghanimah daripada kerajaan Parsi yang dikalahkan tentera Islam, jadi pada waktu selepas subuh tu, Umar panggil dia. Mai, cuba kamu try, cuba kamu pakai. Dia pun pakai. Mahkota lah, gelang lah. Kemudian baru dia teringat, Nabi pernah sebut kat dia benda ni dulu. Kamu akan pakai benda-benda ni. Ini terbukti ramalan Rasulullah atas Suraqah bin Malik. Kemudian berjalan lagi melalui perkemahan. Kita panggil tenda Ummu Ma'bad. Siapa dia Ummu Ma'bad? Nama betul dia Atiqah binti Khalid. Dengan suami dia Abu Ma'bad. Nama betul suami dia Al-Aqsam. Tapi waktu tu suami dia tak ada. Menjadi kebiasaan, Ummu Ma'bad ni siapa-siapa lalu kawasan perkemahan dia, dia bagi makan percuma, minum percuma. Tapi Rasulullah tidak mengharapkan demikian. Kalau boleh dia nak beli. Kalau ada kurma nak beli kurma, kalau ada susu nak beli susu, kalau ada daging nak beli daging. Tapi dia kata memang tak ada apa. Kebetulan waktu tu pula musim kemarau. Kalau ada benda tu, aku akan bagi, kamu tak payah bayar. Tapi apa yang kamu nak, kamu minta tu memang aku tak boleh bagilah ni. Jadi Rasulullah tengok, dia nampak seekor kambing betina dekat dengan perkemahan tu. Dia tanya, ni kambing apa wahai Ummu Ma'bad? Ni kambing kami yang sedang menderita sakit.
Dia pun kambing betina yang dah tua, yang tak mampu mengeluarkan susu lagi. Lalu dia minta, kalaulah kamu izinkan, boleh dah aku cuba perah susu dia. Nabi kata, kalau kamu nak perah, perahlah. Jadi Nabi pun pergi dengan tangan yang mulia gosok-gosok tu, labu tu makin kembang. Lalu Rasulullah ada susu, minta satu bejana, satu bekas minuman. Ambil, perah. Hak mula-mula Rasulullah bagi kat siapa? Abu Bakar, minum dulu. Sampai habis, Rasulullah perah lagi. Bejana yang kedua, Amru bin Fuhairah, minum. Perah lagi. Bejana yang ketiga, Abdullah bin Uraiki. Perah lagi. Yang nombor 4, baru Rasulullah minum sendiri. Tapi ingatkan tuan rumah, perah lagi, bagi siapa minum? Ummu Ma'bad. Ummu Ma'bad terkejut, kamu ambil mana susu ni? Susu ni kami perah daripada kambing, hak kami minta izin tu lah. Ada susu? Ada. Dia rasa pelik dah ni. Ni bukan orang biasa-biasa ni. Kemudian perah lagi. Lalu Ummu Ma'bad tanya, ni untuk siapa? Ini sila beri minum kepada suami kamu bila dia balik nanti. Apa pengajaran yang kita boleh dapat di sini? Pengajaran dia ialah tak ada masalah pun untuk kita berkongsi bekas makan, bekas minum dengan bukan yang seagama. Contoh, selepas Amru bin Fuhairah, Rasulullah bagi kat siapa? Abdullah bin Uraiki. Islam ke? Tak. Tapi selepas Abdullah bin Uraiki, Rasulullah perah, Rasulullah bagi minum siapa? Diri Rasulullah sendiri. Bekas siapa? Abdullah bin Uraiki. Tak ada kata Allah, musyrikin Mekah, bekas tenyih tu tenyih ni sebab dia sendiri nak minum. Padahal ni teknik saya dah agak. Saya nak minum lah ni. Kebetulan je ni. Okey. Baik. Selepas tu Rasulullah pun berlalu. Bila Rasulullah berlalu, siapa balik? Al-Aqsam, Abu Ma'bad. Abu Ma'bad pun peliklah bila isteri dia bagi susu. Seingat dia, kambing hak dia tinggal tak boleh perah susu, habis susu. Lepas tu tak ada pun susu yang dia tinggal sebelum pemergian dia pergi gembala kambing. Jadi susu ni datang dari mana? Dia pun cerita lebih kurang, mungkin ni lah orang Quraisy yang sedang diperkatakan tu. Maksudnya dia ni bukan orang biasa-biasa. Kalaulah diberi kesempatan kita bertemu dengan dia, kita akan beriman pada dia dan masuk Islam. Dan memang pun ada beberapa bulan riwayat menyebutkan selepas Rasulullah sampai di Madinah, satu kelamin lah. Satu kelamin ni pergi ke Madinah beriman dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cuma ada riwayat tu pelik sangat, tapi ceritalah juga. Kambing hak Nabi perah tu dikatakan kambing tu mati pada zaman Saidina Umar baru mati. Tapi nampak pelik sangat. Tapi pelik pun orang bubuh ni sebab tak dapat dipastikan betul ke tak kisah tu nya. Sebab kambing ni umur dia berapa? Umur kambing standard berapa? Siapa ada bela kambing? Biasanya umur kambing ni tahap mana boleh pergi? Ni sampai Nabi, Abu Bakar, Umar pun dengan nampak gah sangat lah. Kambing ni ingat tak satu peristiwa pada zaman Abu Hanifah. Pada zaman Imam Abu Hanifah, ada seekor kambing. Kambing Baitul Mal. Salah satu seekor kambing Baitul Mal hilang. Tak tahu, tak jumpa, duk mana. Jadi, sebab takut termakan kambing tu, takut ada orang curi ke, orang masak, orang jemput makan. Ataupun orang ambil, jemput makan. Jadi takut termakan makanan daripada daging kambing yang syubhah. Tengok imam besar dia nak jaga, takut masuk benda syubhah, dia pergi tanya geng-geng gembala kambing. Walaupun dia tu imam besar. Tapi orang biasa dengan kambing, biasanya kambing ni hidup sampai bila? Dia kata antara 7 hingga 8 tahun. Jadi tempoh 7 hingga 8 tahun, jenis lauk yang berasaskan kambing, Imam Abu Hanifah tak sentuh langsung. Takut termakan kambing tu. Jadi bila lebih tempoh tu, mungkin kambing tu dah dianggap mati, baru dia sambung makan balik. Kalau kita tadi dah kena dah kambing, kalau orang jamu kambing malam ni, belasah lagi. 2-3 kali kambing tak? Baik. Tu habis cerita Ummu Ma'bad. Kemudian cerita siapa pula? Rasulullah bertemu dengan satu pasukan yang berjumlah hampir 80, ada setengah riwayat kata 90 orang.
Ni di mana? Di suku Aslam daripada Bani Sahmin. Ketua dia tu memang niat nak tahan Nabi. Dia bernama Buraidah bin Al-Hasib Al-Aslami. Al-Aslami itu sebab Bani Aslam tu lah. Jadi tunggu situ. Memang nak dapat apa? 100 ekor unta tu jugalah. Jadi Rasulullah walaupun bertemu dengan kumpulan ni, dia buat relax ya. Dia buat relax, tak ada masalah apa. Kemudian bila sampai di situ, Rasulullah pun tanya. Rasulullah tanya dia, "Man anta?" Siapa kamu ni? Dia pun jawab, eloklah. "Ana Buraidah ibnul Hasib." Aku ni Buraidah ibnul Hasib. "Mimman anta?" Kamu ni datang daripada mana? "Min Aslam, min Bani Sahmin." Aku ni datang daripada suku Aslam, daripada Bani Sahmin. Rasulullah pandang Abu Bakar, dia sebut apa? "Salimna wa kharaja sahmuka." Relax, selamat. Bila lagu tu kawan ni pula tanya Nabi, "Man anta?" "Ana Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib." Bagi 3 nama terus. 3 nama terus. Nama yang betul pula tu bukan kata tahu orang ni nak tangkap kita, orang ni nak mak kita pun buat nama samaran ke nama lain supaya tak kenal. Tak. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib. Dengar saja Nabi sebut nama dia, apa kata Buraidah? "Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah." Tengok apa doa selepas tu. "Alhamdulillahilladzi aslama bani sahmin ta'iina ghaira mukrihin." Segala puji bagi Allah yang telah mengislamkan Bani Sahmin. Bila ketua masuk Islam, hak lain habis. Ta'iina, masuk Islam dengan tunduk, taat dan patuh, ghaira mukrihin, tanpa dipaksa-paksa. Satu benda yang pelik. Kenapa jadi lagu ni? Kita tengok dari sudut psikologi. Siapa yang tahan, siapa yang kena tahan? Penahan siapa? Geng-geng Buraidah penahan. Yang kena tahan Nabi. Biasanya orang yang mula-mula tanya, penahan ke yang kena tahan? Standard, penahan tu tanya. Tapi di sini, Nabi tanya dulu. Maksudnya gedebel. Macam kita budak-budak duk main motor, preng, orang kampung lain. Kita pun tahan. Hang ni kampung mana? Sebab kita tu tahan, kita nak tanya, anak siapa, datang dari mana, berasal daripada mana, kita hak tahan. Ni tiba-tiba preng, baru kita nak tanya, pakcik ni siapa? Dia duk kampung orang. Maksudnya budak tu berani ke tak berani? Berani, bukan kampung dia. Orang kampung tu tahan, dia tanya, pakcik siapa? Dia tanya dulu, kamu ni siapa? Di situ karakter tu. Karakter tu dilihat hebat dah orang ni. Dia tanya kita. Patut kita tanya dia. Lalu dia jawablah nama dia Buraidah. Kamu daripada mana? Siap tanya mana pula. Kalau budak tadi dia tanya apa? Pakcik ni siapa? Pakcik tu jawab. Pakcik duduk rumah mana? Blok mana? Taman mana? Tanya lagi. Lagi hebat. Tapi bila dengar Nabi, dengan keadaan Nabi yang relax, steady, tak takut apa, kemungkinan tu, kemudaratan, ini memang orang yang hebat sungguh. Sebab tu dia terus mengucapkan lafaz syahadah. Hak 80 lagi pun syahadah sekali lah. Lepas tu dia ambil dia punya serban, letak di tombak dia, buat bendera. Dia bukan tinggalkan Nabi macam tu. Bahkan kami akan escort kamu Muhammad sampai ke Quba. Asalnya 4 orang dah jadi berapa? 84 dah tanpa diminta-minta. Allah nak jaga keselamatan Nabi. Escort sampai di Quba. Lalu Nabi tiba di Quba, di perkampungan Bani Amir bin Auf. Di situ Rasulullah duduk di rumah seorang sahabat yang bernama Kulsum bin Hadam. Ada riwayat kata duduk rumah Sa'ad bin Khaisamah. Tapi hak nombor 1 tu tepat. Hak duduk rumah Sa'ad tu ialah Abu Bakar. Bagaimana halnya dengan Ali hak ditinggalkan tu? Selepas 3 hari peristiwa Rasulullah tinggalkan, Ali pun pilah juga. Bawa siapa? Isteri dia Fatimah anak Nabi. Bawa ipar dia Ummu Kulsum. Bawa mak tiri. Mak tiri lah kan? Bini Nabi jadi ikut dengan Ali. Mak mertua kah? Mak mertua lah. Isteri kedua Rasulullah siapa? Nombor 2 tak lepas ni. Lepas Khadijah, Nabi kahwin siapa?
Aisyah nombor 3. Ni isteri Rasulullah yang paling tua di antara isteri-isteri yang lain. Yang paling banyak anak, Saudah binti Zam'ah. Bawa isteri Saudah. Kemudian yang sampai bersamanya Abdullah anak Abu Bakar tadi. Aisyah, Asiyah, mak mereka Ummu Rumman. Kemudian anak kepada anak angkat Nabi. Anak angkat Nabi Zaid. Bini Zaid tu Ummu Aiman, ibu pengasuh Nabi, susuan Nabi. Anak Zaid siapa? Usamah bin Zaid. Pergi sekali. Sahabat Umar awal lagi sampai sebab dia paling hebat. Dia seorang-seorang je, orang lain kelompok. Dia cabar orang. Siapa berani tahan aku keluar berhijrah? Siapa berani tahan aku? Bermakna dia nak anak dia jadi yatim. Dia nak bini dia jadi janda. Dia nak cucu dia kehilangan datuk. Berani tahan aku. Ada siapa berani tahan? Tak ada. Bunyi tu. Siapa berani tahan? Anak hilang bapa. Risau dah tak? Bini jadi janda. Anak jadi yatim. Cucu hilang tok. Tak pasal-pasal ni, cari penyakit. Saidina Umar. Bila sampai, Rasulullah duduk berapa hari? Sampai pula hari apa? Rasulullah sampai hari yang sama Rasulullah berlepas. Hari Isnin juga. Jadi, Isnin ni sampai hari Isnin ni 8 hari. Jadi, bila bermula 1 Rabiul Awal, Rasulullah sampai Isnin 8 Rabiul Awal bersamaan 23 September 622 Masihi bersamaan tahun ke-14 kenabian dan kerasulan baginda. Jadi masjid pertama yang buat di sini masjid apa? Masjid Quba. Masjid Quba. Jadi Rasulullah dia buat Masjid Quba, Rasulullah yang letak bata pertama. Bata kedua Abu Bakar letak. Bata ketiga Omar letak. Bata keempat Osman letak. Bata keempat Osman letak. Lepas Osman tu patut Ali, tapi Ali kan tak sampai lagi. Jadi Ammar bin Yasir pun ambil simin, start mula pembinaan. Kemudian duduk situ 4 hari saja sampai hari Isnin. Selasa, Rabu, Khamis. Hari Jumaat Rasulullah nak memulakan perjalanan ke mana? Ke Madinah, betul lah. Jadi berlepaslah Rasulullah, tiba sampai di satu lembah di perkampungan Salim bin Auf. Bila hari Jumaat, di situlah Rasulullah mendirikan solat Jumaat kali pertama. Kali pertama untuk Rasulullah dengan sahabat masa tu. Sebab duta Rasulullah sebelum ni, Mus'ab bin Umair, dia pergi ke Madinah selepas perjanjian Aqabah pertama tu. Dia dah semayang dengan sahabat di sana 40 orang Jumaat tu, dah buat dah. Tapi ni hak Rasulullah. Cuma yang bezanya, Jumaat Rasulullah pada masa tu dengan Jumaat kita sekarang, Jumaat yang Rasulullah buat pada masa tu ialah solat dulu baru khutbah. Habis sembahyang Jumaat, khutbah. Khutbah pula pendek. Lagu mana pendek dia? Kalau kertas A4, 7 baris saja isi khutbah. Pendek sangat-sangat. Sebab nak berlepas pi. Kemudian adalah peristiwa kenapa hari ini kita sembahyang, kita khutbah baru sembahyang. Ada cerita pula depan. Nak tahu cerita tu kena panggil sekali lagi tahun depan. Sampai di Quba, sampai di Madinah. Habis ceritalah. Rasulullah sampai di Madinah, duduk rumah siapa? Kaum kerabat Nabi juga. Abu Ayyub Al-Ansari, atau nama betul dia Khalid bin Zaid bin Kulaib. Dia daripada kabilah Bani Najjar. Kabilah Bani Najjar. Bani Najjar ni, dulu ingat tak Tok Nabi Abdul Muttalib? Tok Nabi Abdul Muttalib, mak dia tu daripada Bani Najjar lah. Mak Abdul Muttalib tu daripada Madinah. Sebab dia bini nombor 2 bagi moyang Nabi yang nama Hashim. Hashim moyang Nabi tu dia ada dah isteri duduk di Mekah, anak pun 7 orang dah. Tapi bila dia ni ahli perniagaan, dia selalu pergi ke utara, ke Syam. Jadi dia selalu singgah di Madinah. Dia singgah di Madinah pun bukan singgah, dia buka kedai. Ada nama dia Suqun Nabat. Jadi dia situlah dia tertarik dengan seorang wanita yang bernama Salma binti Amr. Salma binti Amr. Salma pula, dia punya suami 3 orang dah sebelum ni.
Kalau Hashim tu kahwin dengan dia, dah yang keempat dah suami bagi Salma. Ada prajurit terkenal nama Huhaihah bin Julah daripada Bani Jahjabah, bekas suami dia. Ada Malik bin Adi, bekas suami dia. Ada Auf bin Abdul Auf, bekas suami dia. Tu 3 orang. Anak pula ada 5 dah. Suami pertama 2 lelaki, suami kedua 2 perempuan, suami ketiga seorang perempuan. Dan dia ni pelik sebab dia ada prestige dia sendiri. Kalau dia kahwin, dia tak mau balik ikut ke Mekah. Sebab dia tetap nak duduk di Madinah. Jadi Hashim kalau nak kahwin dengan dia, kena ikut dia punya persyaratan. Dia nak kekal stay di Madinah, dia nak hidup cara kehidupan dia, dia boleh berniaga, dia boleh jaga anak-anak dia tak mau ikut suami balik. Kalau Hashim setuju boleh. Hashim pun setujulah. Maksudnya tak ada seorang pun tahu dia kahwin 2 ni. Tak pecah lubang, tak pecah rahsia. Kalau dia pergi berniaga, dia singgah situ sehingga isteri dia mengandung, inilah ibu kepada Datuk Nabi Abdul Muttalib. Jadi Abdul Muttalib tu mak nombor 2. Tapi nama dia yang diletak bukan Abdul Muttalib. Nama betul Tok Nabi Syaibah. Apa maksud Syaibah? Syaibah ni kuno pun boleh, beruban pun boleh. Syaib ni uban. Sebab Tok Nabi Syaibah ni lahir, di celah-celah rambut hitam dia tu ada uban. Disebab itulah dia diberi nama Syaibah. Tapi pasal apa orang panggil dia Abdul Muttalib? Bila umur dia 8 tahun, kemudian bapak dia Hashim ni meninggal dunia. Hashim meninggal dunia di Gaza, Palestin. Di Gaza, Palestin. Semua kalau nak bagi the whole sikit, baik. Hashim ni anak siapa? Hashim bin baru 5 level. Turun sikit. Abdul Muttalib bin Hashim, Hashim bin Abdul Manaf. Baik. Abdul Manaf, moyang Nabi yang nama Abdul Manaf ni ada 4 orang anak. Anak nombor 1 Muttalib. Anak nombor 2 moyang Nabi Hashim. Anak nombor 3 ialah Abdul Syamsin. Anak nombor 4 Naufal. Nombor 1 memang anak Abdul Manaf seibu sebapak. 2 dan 3 pun seibu sebapak. Cuma Naufal anak nombor 4 ni mak lain. Boleh faham tak? Daripada 4 orang anak, 3 yang pertama, mak pertama, hak hujung sekali Naufal tu, mak lain. Jadi Hashim ni pula, Allah takdirkan mereka 4 orang ni mati bukan di tempat yang sama. Walaupun semua asal Mekah. Contoh nombor 1, Muttalib. Abang hak sulung mati di Yaman. Kemudian yang kedua, Tok Nabi Hashim mati di Gaza, Palestin. Kemudian yang ketiga, Abdul Syamsin mati di Mekah. Kemudian Naufal mati di Iraq. 4 beradik ni mati tempat yang jauh-jauh. Baik. Hashim ni pula, bila dia meninggal di Gaza, bini dia jadi apa? Janda balik. Lama dia duk jaga bela anak dia, sampai anak dia Syaibah umur 8 tahun, tiba-tiba barulah pak saudara dia, anak sulung tadi, Muttalib tahu dia ada anak saudara. Anak Hashim dengan mak di Madinah ni. Dia pun pergilah jumpa dengan adik ipar dia lah. Salma ni minta nak bawa balik anak Hashim ni ke Mekah. Sebab sejak Hashim meninggal, dia terjadi kekecohan. Siapa nak jadi penyambung, pemegang teraju kepimpinan. Walaupun dia anak sulung, tapi teraju kepimpinan di Mekah, Hashim yang pegang. Jadi bila Hashim ni meninggal, duk berebut ni. Abdul Syamsin pun nak, Naufal pun nak. Jadi harap-harap bila dia dapat berita, ada anak saudara dia, anak Hashim ni, dia nak balik, dia nak train, dia nak latih supaya jadi bapak dia boleh ganti tempat Hashim. Tapi dah dia ada dengan isteri pertama, 7 orang dah anak, 1 pun tak ada talent. Tak ada talent, tak berbakat dia tengok. Tapi hak ni ni boleh. Bayangkan, itulah satu-satunya anak, tiba-tiba pak saudara dia daripada Mekah nak balik. Berat nak bagi. Berat nak bagi, tapi benarkan juga. Jadi bila benarkan, siapa yang ganti Hashim sebelum tu? Yang ganti Hashim sementara adalah Muttalib ni, pak saudara dia. Jadi bila dia masuk dalam kota Mekah, dia letak Syaibah di belakang dia.
Jadi orang-orang di Mekah bila Syaibah bila Muttalib masuk, tengok di belakang dia ada budak kecil, dia ingat pemimpin mereka ni balik dari satu-satu tempat beli hamba baru. Bila dianggap beli hamba baru, orang pun sebut Abdul Muttalib. Hamba kepada Muttalib tu buat saudara dia. Jadi orang nak panggil Abdul Muttalib, lekatlah Abdul Muttalib dan hilanglah nama Syaibah tu. Syaibah tu nama betul dia. Lekatlah Abdul Muttalib. Abdul Muttalib tu Tok Nabi lah. Anak Tok Nabi tadi kahwin berapa? Kahwin 6. Bolehlah hak depan saya sebut tadi. 12 lelaki, 6 perempuan, 18 orang. Sebenarnya yang kedua tu Hashim. Adik dia Abdul Syamsin tu dia kembar. Bila kembar, waktu mereka lahir tu keadaan jari Hashim tu duduk di dahi Abdul Syamsin. Jadi orang pada masa tu, sudahlah nak buang lagu mana jari ni. Tiba-tiba pisah juga, buang. Bila buang terlepas saja jari telunjuk Hashim pada dahi Abdul Syamsin tu, darah keluar memancut-mancut. Dan orang pada masa tu menganggap ini merupakan satu malapetaka yang besar. Tanda tak elok, tanda tak baik. Jadi apa sejarah? Mungkin bukan kes tu, mungkin juga. Kalau kita tengok daripada Bani Hashim, jadi keluarga Bani Hashim. Bani Abdul Syamsin itulah anak dia ialah Umayyah, yang kita sebut Bani Umayyah. Daripada Bani Umayyah tu keluarnya Muawiyah bin Abu Sufyan bin Harb bin Umayyah bin Abdul Syamsin. Kita boleh tengok pertumpahan darah mula berlaku. Siapa dia? Waktu zaman Saidina Ali. Saidina Ali tu Bani Hashim. Muawiyah. Bani Abdul Syamsin. Terjadi perang Siffin. Kemudian selepas masa tu jadi pula dinasti Umayyah. Dinasti Umayyah ni keluarga siapa? Keluarga Bani Umayyah. Tapi di hujung-hujung tu siapa yang serang, siapa yang bantai? Keluarga Abbasiyah. Abbas tu pak saudara Nabi, Bani jadi pula. Maksudnya kita nampak di situ hasil daripada hak pertama tu, dia masa ke depan dia jadi. Mungkin ya, mungkin tidak telahan tersebut, tapi itulah peristiwa dan sejarah merakamkan hal tersebut. Bani Najjar ni, selain daripada Salma tadi, Bani Najjar, Abu Ayyub Bani Najjar, siapa lagi sahabat daripada Bani Najjar yang terkenal? Tuan-tuan kenal. Siapa ketua penulis wahyu Nabi? Ketua penulis wahyu dan juga surat-surat Nabi nak utus, dia penulis. Zaid bin Sabit. Zaid bin Sabit pun Bani Najjar. Ummu Sulaim bin Milhan Bani Najjar. Siapa Ummu Sulaim? Ummu Sulaim ni ibu kepada salah seorang sahabat Nabi. Dan dia ni banyak duduk dalam rumah Nabi. Mak dia hantar dia waktu kecil lagi suruh duduk rumah Nabi, belajar dengan Nabi. Dia antara hafiz hadis Nabi, antara yang banyak. Ummu Sulaim ni adalah ibu kepada Anas bin Malik. Sebelum ni mak dia kahwin dengan Malik, sebab tu anak dia Anas bin Malik. Tapi Malik ni dia mati dalam keadaan kufur. Dia pergi ke Syam, dia terbunuh di Syam. Waktu tu Islam dah didakwahkan oleh Rasulullah di Mekah secara terang-terangan, tapi dia mati dalam keadaan kafir. Jadi bila dia mati demikian, ada seorang sahabat ni nama dia Abu Talhah Al-Ansari. Abu Talhah kesian dia dengan anak dia, Abu Talhah kahwin. Jadi Abu Talhah pun sahabat besar, cuma kita jarang baca kisah dia. Abu Talhah ni dianggap sebagai penunggang kuda Rasulullah. Dia juga mempunyai suara yang cukup lantang. Suara dia kuat. Sebab tu Rasulullah pernah memperihalkan tentang Abu Talhah. Suara Abu Talhah seorang di medan perang lebih baik daripada 1000 pasukan tentera. Suara dia tu kuat, suara dia lantang. Dia juga antara sahabat yang banyak berpuasa. Abu Talhah ni, dia veteran perang Badar. Orang-orang hebat juga Abu Talhah. Bukan dia tu yang Bani Najjar. Bini dia tu Ummu Sulaim, mak kepada Anas bin Malik.
Baik, kemudian sampai di sana, Rasulullah duduk rumah siapa? Rumah Abu Ayyub Al-Ansari. Mula-mula Rasulullah duduk atas ke duduk bawah? Sebab rumah dia tu 2 tingkat. Rasulullah duduk bawah, Abu Ayyub duduk atas. Kemudian jadi peristiwa Abu Ayyub duduk bawah, Rasulullah duduk atas. Kemudian tukar. Hak asalnya jadi macam mana? Hak asal Rasulullah duduk bawah, tuan rumah duduk atas. Pada malam tu, jadi bila kita malam ni rasa nak kencing, malam pula, Rasulullah duduk bawah. Cara kita berjalan ke atas tu jalan macam biasa Rasulullah tak pernah main ke, kita kena teringat. Otak ni duk fikir, bawah tu kalau aku jalan gedung-gedang, Nabi duduk bawah ni. Jadi dia pun berjalan lagu mana? Kalau kita kan amat perlahan, amat kalau boleh tak mau keluar satu bunyi. Tapi itulah, dalam ilmu psikologi, dalam keadaan demikianlah nak jadi benda-benda hak kita tak mau. Dalam keadaan kita tu. Waktu itulah tersepak satu kendi air, tumpah kendi air tu, jatuh ke bawah. Esok tak boleh dah Rasulullah, kamu tak boleh dah duduk bawah, kamu dah duduk atas. Begitu juga tuan-tuan hari ni, kalau kita dulu ingat tak, parit air kampung kita, dulu apa dia punya titi, batang kelapa. Batang kelapa ni kalau kita titi, kita jalan secara natural. Biasanya jatuh ke tak jatuh? Tak jatuh, natural, sebab kita biasa. Tapi kalau seorang cakap, kalau kamu tak jatuh, kami bagi 2 kupang, buat macam tandingan. Ada tak hak jatuh lepas tu? Ada dah. Sebab bila bunyi saja pertandingan tu, mesti itu biasanya nak gedegung kan? Sebab dia akan memperlahankan pergerakan dia. Sebab natural ni tak ada apa-apa jalan. Tiba-tiba ada sesuatu yang besar sikit. Akibat nak berhati-hati itulah. Jadi kek berlegang. Kek jatuh. Samalah macam kes tadi. Sebab terlampau nak berhati-hati itulah. Itu biasa jadi tersepak itulah, tertekan ni lah, tertampar itulah, jatuh air. Rasulullah duduk atas. Rasulullah duduk atas pula, kalau ahli keluarga dia nak turun, tuan rumah duduk bawah jadi segan pula. Macam-macam lah. Lepas tu duduk main tukar lagu tu. Lepas tu lah Rasulullah beli tanah. Beli tanah tu adalah campur tanah-tanah lain, beli untuk bina apa? Bina Masjid Nabawi. Waktu tu Ali ada dah? Waktu tu Ali dah sampai dah. Jadi hak asal Rasulullah letak bata pertama, Abu Bakar bata kedua, Umar bata ketiga, Osman bata keempat, dan Ali letak bata yang kelima. Naiklah Masjid Nabawi. Tapi sambutan tu lagu tadilah. Tala'al badru alaina min saniyatil wada'. Mudah-mudahan ada manfaat bersama untuk diri saya dan manfaat bersama juga untuk tuan-tuan sekalian. Nak tahu apa yang Rasulullah buat, Allah, bukannya payah sangat pun. Buka je buku sirah ke, belik-belik sikit, tahulah cerita dia. Tapi orang kita ni jenis suka apa? Suka dengar. Bukan semata-mata suka dengar. Yakin dan percayalah, antara kita baca sendiri dengan orang cakap, mana lebih cepat ingat? Orang cakap tu lebih cepat ingat. Maksudnya kita baca benda yang sama. Ustaz ni tajuk Ma'al Hijrah malam ni. Kita pun baca. Kita pun cuba nak peringat. Adalah benda yang kita ingat. Berbanding dengan kita dengar orang cakap, hak tu lagi senang ingat. Walaupun benda tu sama, banyak kita boleh simpan hak tu. Satu, kalau betul-betul dia nak dengar. Kalau hak jenis geng sendeng dinding, sendeng tiang tu, sama juga lah. Okeylah, saya berhenti sini. Saya sudahi dengan lafaz yang mulia. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma innaka ta'lam anna hadhil quluba qad ijtama'at ala mahabbatik waltaqat ala ta'atik wa tawahhadat ala da'watik وتعاهدت على نصرة شريعتك فوسك اللهم رابطتها وأدم ودها واهدها سبلها واملأها بنورك الذي لا يخبو واشرح صدورها بفيض الإيمان بك وجميل توكل عليك وأحيها بمعرفتك وأمتها على الشهادة في سبيلك
إنك نعم المولى ونعم النصير وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الله أكبر